Oleh kerana mereka ni ataupun telah menyeleweng daripada kebenaran. Tadi Allah sebut beriman pada Allah Rasul, cukup. Ambil apa yang Allah perintahkan. Wala taqulu salasah. Tengok tu. Wala taqulu salasah. Dan janganlah kamu mengatakan Allah itu tiga. Ini lakukan orang yang sesat yang sebut tadi ya. Baik ya. Baik, yang maksud tiga ni iaitu mereka jadikan syirik sekutu. Itu Allah sebut jangan kamu jadikan apa? Isa, Nabi Isa tu, dan ibunya Maryam sebagai sekutu bagi Allah. Sebagai sekutu bagi Allah. Tu. Baik, puak yang mengatakan apa dia? Nabi Isa tu sebagai anak Tuhan. Sebab dia dah Allah. Soal pada kedudukan bapa. Nampak tak? Maryam itu pada kedudukan sebagai isteri dan kemudian anak Nabi Isa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang dimuliakan oleh kasihi Tuan Imam, ahli jawatan kasar masjid, muslimin dan muslimah para jemaah yang dirahmati, dikasihi lagi dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh kebahagiaan keberkatan ini kita ditempatkan di rumah Allah SWT semata-mata dengan rahmat, inayah, taufik, kasih sayang pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardu subuh berjemaah dan dapat kita melangsungkan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi insya-Allah segan-segan kita lihat surah Nisa ayat 171. Surah Nisa ayat 171. Baik, dalam ayat lepas, maka Allah Ta'ala jelaskan, Allah seru kepada semua manusia supaya mengetahui. Ya? Allah Ta'ala telah utuskan Nabi Muhammad SAW membawa kebenaran jalan petunjuk hidayah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Maka hendaklah mereka beriman, kerana itu lebih baik bagi mereka. Tetapi sekiranya mereka kufur, Allah Ta'ala tak peduli. Ya? Sebab Allah Ta'ala yang menguasai seluruh kerajaan langit dan bumi ini. Semuanya pastilah manusia akan dibalas oleh Allah Ta'ala, tak terlepas sedikit pun mereka daripada pandangan Allah SWT. Baik, itu yang berkaitan dengan ayat yang lepas. Okay. Baik, maka seterusnya pula Allah Ta'ala tujukan kepada salah satu daripada ahli kitab. Yang maksudkan ini adalah puak-puak Nasara. Kerana mereka ini melampaui batas. Mereka melampaui batas. Jadi insya-Allah kita lihat apa yang telah terjadi kepada ahli kitab daripada galangan puak Nasara ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق
إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Baik, jadi dalam ayat ini pada solat kita pagi ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tujukan kepada ahli kitab, ya, yang maksudkan ni adalah daripada puak Nasara, ya. Allah larang mereka supaya jangan berlebihan dalam agama, yang maksudnya mereka rekakan hal yang tidak sepatutnya, dan terutamanya, ya, mereka menyanjung Nabi Isa alaihissalam lebih daripada seorang manusia. Itulah yang yang Allah Taala terangkan, yang bosnya Nabi Isa tu seperti mana nabi-nabi yang lain, dia adalah Rasulullah dan juga hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi Allah sebut pada ahli kitab, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Kalau kitab ni dia biasanya kita kaitkan Nasara dan Yahudi, ya. Tapi sebab ada perkataan dalam ayat seterusnya iaitu Isa bin Maryam. Mana tujukan kepada puak Nasara lah, ya. Baik, wahai ahlul kitab, la taglu fi dinikum, janganlah kamu melampaui batas dalam agama kamu. Agama, itu agama itu masa itu diredai oleh Allah Taala lagi, agama Nasara tadi. Ya, namanya Nasara sebab itu puak dia, ya. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Ini perkataan yang bahaya sekali sebab Allah sebut, janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Kecuali yang benar tadi. Baik, jadi dalam ayat ini kalau kita lihat, maka Allah SWT melarang ahli kitab daripada perkataan ini, kita ghulu. Ghulu ni maknanya berlebih-lebihan atau melampaui batas daripada yang dibenarkan oleh syarak tadi. Baik. Jadi mereka melampaui batas, ya, maksud ini dalam memberi sanjungan kepada Nabi Isa alaihissalam. Baik, jadi ini kebanyakannya terjadi di kalangan puak Nasrani ataupun yang mereka berpegang dengan agama panggil Nasara tadi. Ya, sebabnya mereka melampaui batas terhadap Nabi Isa ini kerana mereka mengangkat Nabi Isa itu lebih kedudukannya daripada manusia biasa. Sedangkan Allah Ta'ala memang mengangkat Nabi Isa sebagai Rasul, utusan dari Allah Ta'ala itu istimewa, tapi mereka ni lebih-lebih lagi, ya. Jadi malahan, ya, mereka telah menukar keadaan kedudukan Nabi Isa itu sebagai seorang Rasul, dan mereka jadikan pula sebagai sembahan sebenarnya Allah. Puji yang lebih teruk-teruk sangat. Itu tak boleh, ya. Mereka menyembah sebab mereka sebab i'tiqad mereka tu yang melampaui batas terhadap Nabi Isa. Jadi seolah mereka menyembah Nabi Isa tadi, Allah. Walaupun orang tak menyembah macam kita menyembah Allah Taala, kan. Di samping mereka beriman kepada Allah SWT. Baik, bahkan mereka ini berlebih-lebihan, terutama daripada sikap pendeta-pendeta mereka tadi, ya, yang dianggap sebagai orang yang berpegang kepada agama dan mereka terpelihara daripada kesesatan. Baik, cuba kita lihat zaman sekarang ni, sebab dahulu dikenal sebagai Nasara, ya. Nasara agama, dan sekarang telah menjadi Kristian. Kalau tengok yang kita lihat padri-padri mereka, pop mereka, dan kemudian itu dianggap sebagai ulama mereka. Entah dia orang belajar kat mana pun kita tak tahu. Memang tidak ada bersanad seperti mana yang kita tadi. Lepas tu dia ada sister dia, pembantu-pembantu dia. Mereka dianggap sebagai orang suci. Allahu Akbar. Bayangkan dalam agama mereka tak boleh kahwin. Mana boleh sifat manusia.
Allah jadikan manusia tu berpasangan. Dilarang pula berkahwin tak? Dah? Bila orang berkahwin, yang tak tahan nafsunya, maka itulah buat perkara yang tak elok. Dia tak kahwin tapi dia buat. Tak boleh lah macam tu. Sebab tu Islam tetap tetap meletakkan syariat. Allah sebut setiap satu Allah Ta'ala ciptakan tu berpasangan. Cuba kita lihat haiwan sekalipun, walaupun dia tidak ada akal macam manusia, ada berpasangan. Malahan kalau kita lihat setengah pokok pun ada pasangan. Cuma kita yang tak nampak, tak tahu. Kalau kita yang kena pokok salak tu nampaklah sebab dia ada jantan betina. Pokok betik pun ada jantan betinanya dah. Subhanallah. Jadi Allah dah tunjuk dah. Benda-benda ni walaupun Allah tak tunjuk semua kepada kita, manusia boleh fikir sebenarnya. Kenapa kita nak mengharamkan yang halal? Jangan begitu dah. Sebab mereka ini menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Bertentangan dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keadaan mereka ini dianggapnya pop mereka, padri mereka, sistem mereka tu semuanya suci pada dosa. Allahu Akbar. Jadi mereka mengikut setiap apa yang dikatakan oleh padri-padri mereka, sama ada yang baik benar ataupun yang salah, sesat ataupun yang ada petunjuk ataupun yang dusta, semua diikut belaka. Semuanya diturut belaka. Baik. Oleh sebab tu kalau kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 31, Allah Ta'ala berfirman tentang keadaan mereka ini yang menjadikan padri-padri mereka itu, rahib-rahib mereka itu seolah seperti orang yang maksum. Allahu Akbar. Ayat 31 dalam surah At-Taubah, Allah Ta'ala berfirman, ma'nazillah syaitan wajim ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya, ahbarnya alim. Di kalangan mereka tu padri tu ingat sebagai alim lah. Seolah kita ni masyarakat orang Islam kita ni ustaz-ustaz, ulama-ulama, gitu ya. Mereka menjadikan orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Baik. Dalam Al-Quran Allah sebut menjadikan Tuhan ni, tidaklah kita tidaklah mereka menganggap padri-padri tadi boleh mencipta dan sebagainya. Tetapi kerana mereka ikut apa yang dicakap, langsung kita tak peduli sama ada hak betul ke, hak benar, salah ke, semua mereka campur aduk, dikira hak apa yang datang daripada padri tadi itu benar hak betul belaka. Itu dianggap sebagai menjadikan sembahan tadi. Walaupun tak sembah, tak sujud macam kita. Sebab mereka berpegang, mereka itu orang yang alim, mereka itu orang yang tak ada dosa, yang suci mereka daripada kesalahan. Mana ada benda, Malahan cuba kita lihat dalam Islam kita. Nabi SAW ni pun beristighfar setiap hari. Dan Nabi minta umat beristighfar setiap hari. Sebab apa? Kita tak selamat daripada kesilapan, kesalahan dan juga dosa. Allahu Akbar. Baik, dalam riwayat Imam Ahmad yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la tuturuni kama atra'atin nasara Isa bin Maryam fa innama ana 'abdan faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Nabi pernah pesan kepada sahabat, supaya jangan jadi macam puak Nasara. Baik, kata Nabi kepada sahabat-sahabat, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menyanjungku. Hanya kesannya lebih-lebih, sebagaimana kaum Nasrani mereka berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba. Tu Nabi kata, aku seorang hamba. Maka katakanlah, aku ni siapa? Hamba Allah dan Rasulnya. Cukup Nabi kata, aku ni hamba Allah dan Rasulnya. Baik. Hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafaz yang hampir sama. Fa innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Nabi dah beritahu kepada sahabat, aku hanya seorang hamba. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Cukup. Jangan ada berlebih-lebihan tadi.
Dalam satu riwayat Imam Ahmad diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang lelaki pernah berkata kepada Rasulullah, seorang lelaki pernah berkata, wahai Rasulullah, tu dia kata, wahai Sayyid, wahai Tuan, wahai Tuhan, Tuan kami dan putera Tuan kami, orang terbaik kami dan putera orang terbaik kami. Makna dia puji Rasulullah begitu ya. Ya, nampak? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu, ayyuhan nas, alaikum biqaulikum wala yastahiyannakum syaitan, ana Muhammad bin Abdullah, Abdullah wa rasuluh, wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Allah Akbar. Jadi bila Nabi dengar orang tadi dia puji itu, dia, Nabi rasa nampak tak? Itu dah berlebihan dah. Maka kata Nabi, subhanallah. Cuba lihat. Bila orang ramai, Nabi tak fokus pada seorang. Ini hikmah Nabi ya. Nampak Nabi cakap apa? Wahai sekalian manusia. Sebab ada hak lain lagi ya. Nanti kalau tu pada dia tu saja, mungkin kita apa? Orang tu terasa kan? Jadi Nabi kata, wahai sekalian manusia, janganlah kamu sekalian ucapkan, janganlah sampai kamu digelincirkan oleh syaitan. Ni pun dia puji-puji lebih ni, syaitan juga ganggu ya. Nabi kata, aku adalah Muhammad putera Abdullah, anak budak Allah, seorang hamba Allah dan Rasulnya. Demi Allah, aku tidak suka kamu menyanjungiku melebihi kedudukanku yang telah Allah Ta'ala berikan kepadaku. Dia. Nabi kata jangan berlebih-lebih daripada tadi. Oleh sebab itulah Allah terukan kepada puak ahli kitab ni, Allah sebut, la taglu fi dinikum, jangan kamu melampaui batas dalam agama kamu, iaitu syariat yang telah diturunkan oleh Allah SWT, ya, bukan nak nyanjung manusia siapa tu berlebih-lebihan tadi. Dan kemudian Allah sebut lagi, wala taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Tu Allah pesan dah ya. Baik, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Kecuali yang benar. Baik, maksud sini, janganlah kamu sekali-kali berdusta atas nama Allah. Jangan duk pegang nama Allah dan cakap benda yang dusta. Dan menjadikan sebabnya kita fahamlah. Sebab puak Nasara ni, atau kesilapan mereka yang paling besar sekali, sebab apabila mereka melihat Nabi Isa ni tak ada ayah. Kena fahamlah, ya. Tidak ada ayah, ada mak. Jadi mereka menisbahkan Nabi Isa itu sebagai anak Allah. Itu yang dahsyatnya mereka. Na'udzubillah min zalik ya. Kita kena faham tak? Itu adalah satu tomohan yang amat besar. Seolah kita kata kalau sudut biasa manusia biasa ni, Allah Ta'ala ada nafsu juga. Na'udzubillah min zalik. Ya. Kita manusia yang Allah ciptakan kita, Allah beri nafsu kepada kita. Allah Ta'ala laisa kamitsli syai'. Allah Ta'ala tak berhajat semua pada itu. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti juga kita ni malaikatnya, kita faham tak? Sebenarnya tidak ada lelaki, bukan ada sifat lelaki, bukan sifat perempuan. Tapi jangan kata sifat apa seperti hok maknya pula. Tidak. Sebab Allah tidak ada jantina. Tapi Allah Ta'ala ceritakan lafaz menggantikan dia Allah Ta'ala dalam Al-Quran dengan huwa, tidak hiya. Huwa tu, nampak tak? Huwa itu adalah bagi lelaki, kalau hiya itu bagi perempuan. Itu hanya sekadar Allah gunakan sebab manusia akan fikir tak? Sebab orang lelaki lebih kuat daripada orang perempuan. Itu keadaan manusia. Sebab tu Allah guna perkataan huwa. Kena huwa Allah. Gitulah. Baik. Jadi pendustaannya amat besar daripada puak Nasara. Kerana mereka menisbahkan Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala ada isteri dan ada anak. Macam manusia juga.
Allahu Akbar. Sedangkan Allah Ta'ala maha suci, Allah Ta'ala berasa demikian itu. Yang maha tinggi kekuasaan, kebesaran, keagungan Allah. Dan akhirnya mereka ini, apa? Seolah kita apa? Walaupun tak sujud kepada Nabi Isa. Nampak tak? Mereka ni seolah menyembah Nabi Isa tadi. Allahu Akbar. Sedang perkara itu tak boleh. Tak boleh kita nak sembah kepada selain pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa sekalipun, hebat mana pun manusia lihat sekalipun. Hanya Allah Taala saja Rabb yang hakiki. Tuhan yang hak sebenarnya yang layak disembah. Sebab tu kita sebut selalulah la ilaha illallah. La ilah, tidak ada Tuhan. Baik. Tidak ada Tuhan ni bukan bermakna tak ada Tuhan yang lain. Bukan kita hak nafikan hak orang musyrikin semua tu, tapi mana tidak ada sifat ketuhanan. Tuhan. Sifat ketuhanan itu dialah mencipta, mentadbir dan menguruskan alam ini. Hak lain tak ada. Illallah. Hanyalah Allah Subhanahu Taala saja yang maha berkuasa. Baik. Kemudian Allah Taala sebutkan dalam bentuk seperti iklan kepada pokok Nasara tadi. Nabi Isa tu dia bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Innamal Masih wa Isa bin Maryam Rasulullah. Allah sebut dah Sesungguhnya Al-Masih. Al-Masih Isa bin Maryam. Isa itu adalah putera Maryam. Rasulullah adalah utusan Allah. Utusan Allah Ta'ala. Allah sebut itu utusan Allah. Allah yang kirimkan dia kepada kaum dia tadi. Wa kalimatuhu. Dan yang diciptakan dengan kalimahnya. Kalimah itu dikatakan oleh ahli tafsir adalah kun. Sebab apa? Sebab kita hak biasa, manusia biasa ni, kalau Nabi Adam dia yang hak asal, kita nampak hak asal tu asal daripada tanah sebenar. Dan yang lain tu anak cucunya itu Allah tukarkan. Daripada hak asal pada tanah tadi kepada bentuk mani. Bentuk mani. Itu ciptaan ciptaan manusia tadi. Baik. Jadi maka sini Allah sebut itu kedatangan Nabi Isa tu ke alam ini dengan kalimahnya. Iaitu dengan kun. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bukan daripada sebarang-barang unsur kedatangan Nabi Isa itu, Baik, kalimah alqaha ila Maryam yang disampaikannya kepada Maryam, wa ruhum min, dan dengan tiupan roh daripadanya. Baik, maksud di sini adalah Allah nak jelaskan Nabi Isa alaihi salam itu adalah seorang hamba Allah macam manusia biasa yang lain. Salah satu daripada makhluknya, ciptaannya. Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Ta'ala ciptakan Nabi Isa itu dengan kalimahnya. Yang kita sebut tadi dengan kun. Maka jadilah dia. Baik. Jadi Allah Ta'ala firman tadi, kun, jadikanlah, maka jadilah. Dan Nabi Isa itu adalah seorang daripada Rasulnya. Dan kalimah tadi maksud dia daripada ciptaan Allah, yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Maryam. Inilah ada ceritanya. Apabila, kalau kita lihat, baik, sebab Maryam ni daripada keluarga Ali Imran. Sebab tu kita hak Ali Imran dulu dah lepas dengan anaknya. Sebab mak Maryam namanya Hannah. Namanya Hannah Baik, masa mengandung dia bernazar. Bernazar anak dia ni kalau lelaki maka akan menjadi khadam di Masjidil Aqsa. Akan jadi khadam kan. Dia nak seolah tuan-tuan nak wakafkan anak dia untuk jadi khidmat di situ je. Tapi Allah SWT Allah Ta'ala jadikan kandungan dia itu lahir perempuan. Hannah dia, maka dinamakan sebagai Maryam. Cuba kita lihat tak? Kelahiran Maryam ni di antara benda kita kata apa yang
yang Allah SWT jadikan pun lain daripada yang lain. Nak tunjukkan apa? Daripada ini pilihan Allah SWT. Nah, sebab tu kalau kita lihat, itu kita dah lepas dah. Nabi kata dah, setiap bayi itu yang dilahirkan semuanya menangis belaka. Ya, benar. Ya betul kan? Kalau lahir semua menangis belaka. Kecuali tu. Maryam dan Isa. Jadi Maryam tak menangis keluhannya dah. Allah tunjukkan benda tu kita apa? Ajib kalau orang tengok. Ya. Dan apa? Maryam ni dia cepat membesar. Dia cepat membesar tu. Kalau tengok kepada yang setengah tu riwayat, kita kata kalau budak membesar tu setahun, dia 1 hari. Dia 1 hari sama dengan orang lain membesar setahun. Dan bila dia dah dia lahirkan, kemudian siapa pula yang akan menjaga meliharanya pula? Itu pun benda yang Allah Taala ajaib. Tu. Sebabnya dalam keluarganya tadi, maka mereka kena mengundi pula. Siapa yang nak pelihara Maryam tadi? Jadi pergi kita pergi sungai belakang dah. Ambil kita sekarang kita pergi pen, kolam mereka tu, campur ke dalam sungai. Kalau pen tadi berhenti, kita fahamlah sungai ada arus, dia akan bawa pen tadi. Pen siapa yang berhenti, maka dialah yang layak untuk menjaga Maryam. Maka ni Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Baik. Nabi Zakaria ni kalau kita lihat, isteri Nabi Zakaria ini adalah dua beradik dengan Hannah, mak kepada Maryam. Tu jadi kita panggil tu macam kita panggil pak saudara sabit lah. Jadi yang tu dengan takdir Allah Taala juga lah. Dicampurkan pennya ke dalam sungai. Hak orang lain semua hanyut belaka. Hak yang dia duduk tetap malahan naik melawan arus. Naik melawan arus ya. Jadi semua tak kata apalah. Maka Nabi Zakaria yang pelihara Maryam. Sebab tu tempat kita macam masjid ni ada mihrab dia hak tinggi. Buat tinggi buat bilik, situ dia letak Maryam. Bawah Allah Taala tunjuk je tapi karamah ni. Karamah. Maryam tu Nabi Zakaria yang akan menjagakan makan minum dia. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam bilik tempat dia letak Maryam tadi, dia nampak makanan dah ada belaka dah. Itu yang lagi pelik dah. Sebab apa dah? Sebab zaman dulu bukan macam kita, bukan macam nasi ada lauk apa dah. Mereka lebih pada makanan bentuk buah-buahan dan sebagainya. Jadi buah yang musim sejuk didapati dalam musim panas. Buah yang musim panas boleh didapati dalam musim sejuk. Itu yang ada di samping Maryam. Allah tunjuk benda tu dah dahsyat dah. Tu nak tunjuk tu cerita sebab flashback balik dah. Nak cerita keluarga mereka ni di antara keluarga pilihan Allah SWT. Okey baik. Dan bila kita masuk pada ayat ni Allah sebut Masih. Ni saya pernah sebut dulu. Bila sebut Masih ni, Nabi Isa juga dikenali sebagai Masih. Dajjal juga dikenali sebagai Al-Masih. Al-Masih itu dengan bahasa Arab Al-Mamsuh, yang disapu. Tu asalnya yang disapu. Baik, apa bezanya? Okey dah. Al-Masih bagi Nabi Isa. Sebab ada perkataan Masih dia. Iaitu Nabi Isa ni, kalau kita asal Al-Mamsuh dah, iaitu yang diselubungi, diselaputi dengan rahmat. Allah Ta'ala bagi rahmat kepada Nabi Isa alaihi salam. Tengok dah. Bila mana orang tuduh, orang tuduh mak dia tu berzina. Puak-puak Nasrani juga mereka bertuduh, Kalau puak Nasrani ni tak apa sangat dah kata, puak Yahudi. Puak Yahudi menuduh Maryam berzina. Mereka menuduh Maryam berzina. Jadi yang tu masa setelah dilahirkan Nabi Isa tadi, jadi Maryam dia tak, kita seorang perempuan nak berdepan dengan masyarakat kita lah, susah.
Jadi Allah perintahkan Maryam apa? Allah bagi kata diam. Diam lah. Bila mereka tanya siapa anak tadi, orang tanya macam mana? Bapak dia siapa ke siapa kan? Dan Maryam mana isyarat kepada anak yang berada dalam buaian tadi. Anak yang ada dalam buaian tadi itu Nabi Isa tadi. Masa kecil lagi, tu. Bila mereka pergi tu, mereka rasa pelik lah. Takkan budak yang kecil nak bercakap? Tu lah. Tapi ini saya kata bukan mukjizat lah. Sebab bukan masa kecil lagi bukan mukjizat. Mukjizat setelah jadi Nabi ya. Jadi mereka, bila mereka pergi kepada buaian Nabi Isa, tengok dalam Quran Allah sebut, Inni abdullah. Dia boleh cakap, dah kecil-kecil dah. Ini kelebihan dah. Dia boleh cakap dah, aku ni, ya, aku inilah seorang hamba Allah. Tu ada dalam Quran, ada lagi ayat lain iaitu dia bercakap masa kecil lagi. Sebabnya nak menafikan tuduhan daripada puak-puak Yahudi yang mengatakan Maryam berzina. Sebab tu mereka tak terima apa dia? Tak terima Nabi Isa. Itu puak Yahudi. Okey. Baik, jadi sini sebab tu Allah kata masih. Baik, masih bagi Dajjal. Dengan maksudnya iaitu yang dihapuskan. Sebabnya satu matanya, sebab kita ni makhluk ni ada dua mata kan? Binatang pun ada dua mata. Sebab satu matanya aqwar. Dah hadis dah. Iaitu aqwar ni maknanya buta sebelah. Buta sebelah itu yang maksud dengan masih itu. Itu beza ni masih pada Isa dan juga Nabi Isa dengan apa Dajjal tadi. Tak sama sebab nanti orang kata apa ya? Nabi Isa pun masih, Dajjal pun masih. Sama ke mereka ni? Jawapannya tidak. Nabi Isa tu masih dengan keberkatan. Isa tadi masih dengan dihapuskan pandangannya. Okey, baik. Baik ya. Jadi Allah Taala menciptakan Nabi Isa tu daripada kalimat yang dibawa oleh Jibril. Tu ya. Ada peristiwanya. Sebelum Maryam mengandung itu, Maryam nak pergi mandi. Maryam nak pergi mandi tadi. Maka datanglah Jibril alaihi salam bentuk manusia. Tu ada, tapi ini memang Allah cerita dalam Quran terus. Ya. Bila mana Maryam melihat apa ni nak mana datang pula seorang ni. Tu ya. Maka dia kata inni akhafullah. Kata Maryam, aku takut kepada Allah. Dan isyaratkan benda tu jangan menghampiri dia. Biasanya kita fahamlah orang zaman sekarang ni nampak jahatlah. Kemudian maka Jibril memberitahu, ya, inni Rasulullah. Aku ini utusan daripada Allah. Ya. Maka kan datang Jibril ditiupkan pada dada. Ditiupkan pada dada Maryam. Tu ya, ditiupkan tu itu yang ada perkataan yang nampak tak? Tu alqaha ila Maryam. Tu ya, iaitu Allah tak campurkan ke dalam dada Maryam tadi. Wa ruhum min. Tu wa ruhum min. Dan dengan ditiup ruh daripadanya. Itu hembusan daripada Jibril alaihi salam tadi. Tu. Ya, Allah ciptakan Nabi Isa tadi dengan apa? Yang dibawa oleh Jibril alaihi salam kalimat tadi. Lalu Jibril meniupkan roh tadi ke dalam ke dalam dada. Apa yang kena pada dada Maryam tadi? Masuklah ke rahimnya. Tu. Baik, maka terciptalah Nabi Isa AS dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, subhanallah. Ini kalau kita lihat ciptaan apa? Kelahiran Nabi Isa ini adalah benda yang Allah menunjukkan Allah Taala yang Maha berkuasa. Baik, cuba kita lihat. Nabi Adam alaihi salam Allah ciptakan daripada tanah. Daripada gabungan-gabungan tanah ya. Maka Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam. Tidak ada tidak ada bapa, tidak ada ibu. Tak ada bapa, tak ada ibu. Cuma Nabi Isa alaihi salam dia ada ibu tapi tak ada bapa. Tu. Ini Allah nak supaya manusia mikir betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Walaupun tak ada bapa boleh ada anak. Zaman sekarang jangan pula ada orang ngaku dah. Tiba-tiba seorang perempuan mengandung,
dia ni tak ada bapak ni. Ini macam Nabi Isa ni. Tak ada. Tak ada ya. Tak jadi. Sampai bila-bila tak jadi. Nabi Isa seorang je yang jadi. Allah Taala cipta keadaan sedemikian tadi. Orang lain tak boleh. Jangan nak mengaku ya. Baik. Jadi apa? Jadi itulah yang berlaku kepada Maryam tadi. Berlaku pada Maryam tadi ya. Maka ditiupkan roh oleh Jibril alaihissalam. Maka mengandunglah dia. Tu. Baik. Jadi kalau kita lihat ada tiupan ditiupkan melalui, ada dikatakan melalui lengan baju Maryam. Kemudian sampailah kepada rahimnya tadi. Tu ya. Iaitu apa? Sebagaimana pada tempat percampuran di antara mani seorang bapa dengan ibu yang melahirkan anak tadi. Baik, itu dah. Baik ya. Dan apa? Itulah Allah tunjukkan apa? Luar biasa kejadian Nabi Isa alaihissalam tu dengan Allah Taala nak jelaskan Allah Taala boleh buat apa yang manusia fikir benda-benda yang terutamanya orang musyrikin dulu mereka fikir apa? Macam mana manusia nak dihidupkan setelah mereka mati? Telah jadi tulang belulang. Allah Taala Maha berkuasa. Nabi Isa pun Allah Taala boleh ciptakan tanpa asbab. Kalau sekarang ni kita apa? Mesti kita apa? Kalau tak ada mani, kita bangun. Kalau tak ada mani, maka tak ada sebab. Seolah-olah tak boleh berlaku. Tapi itulah kehendak Allah SWT. Baik. Itu yang pertama dah. Allah tunjukkan kekuasaan Allah Taala. Yang kedua, diisyaratkan apa? Sebabnya ketika Maryam ni memang daripada Bani Israel. Daripada Bani Israel. Sebab ni puak Nasara dengan puak Yahudi ni, dia sebenarnya anak beranak belaka. Bukannya ada siapa, anak beranak belaka. Sebegitu juga kalau kita lihat, penduduk Madinah yang daripada puak Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni semua yang asal adik-beradik belaka. Sebab masa kebanyakan orang Arab ni mereka dulu berpindah dari Yaman. Sebab Arab ni asal daripada Yaman Arab asal daripada Yaman tu, bukan daripada Arab Saudi. Okey baik. Dan juga isyarat sebenarnya apa? Isyarat bahawa apa? Terputus dah kenabian daripada puak-puak keturunan Yahudi. Sebab datang Nabi Isa kan? Sebab apa? Sebab dia bukan bapaknya daripada puak Yahudi tadi. Ini Allah jadikan apa? Terputus, mana dah habis. Sebab tu selepas Nabi Isa siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sememangnya bukan orang Yahudi. Tu isyarat nampak tak? Kelahiran Nabi Isa itu sebagai apa? Allah Taala isyaratkan bahawanya telah terputusnya kenabian yang Allah kurniakan kepada Bani Israel ataupun puak Yahudi tadi. Dah habis dah. Allah nak bagi pada orang lain pula. Itu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Oleh kerana itulah Nabi Isa ni tidak ada bapa. Nabi Isa tu digelar sebagai kalimah Allah. Dan sebagai kalimah Allah dan roh daripadanya. Sebab tu kalimah Allah, sebab Allah Taala cerita dengan kun fayakun. Dan rohnya iaitu yang ditiupkan oleh Jibril alaihissalam kepada ibunya Maryam tadi. Baik, jadi sesungguhnya terciptalah daripada kalimat yang Allah berfirman dengan kun tadi menjadi, maka jadilah. Dan rohnya dibawa oleh Jibril alaihissalam tadi. Dan ini kalau kita lihat seperti mana dalam surah Maidah. Dalam surah Maidah ayat yang ke-75 Allah Ta'ala berfirman, ba'da minasyaitonir rajim, mal masihu ibnu maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at'am. Allah membebaskan Nabi Isa dengan mak dia sendiri. Jadi Allah sebut Masih. Masih tadi lah, bukan Masih kita Masih tadi maksudnya yang diberkati dah. Masih putera Maryam itu hanyalah seorang rasul. Bukan anak Tuhan lah. Allah sebut seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Sebelum Nabi Isa kan ada Nabi Musa yang dulu-dulu kan telah berlalu, telah pun wafat kedatangan mereka dulu. Dan ibunya seorang yang sangat benar. Allah Ta'ala bebaskan dia. Itu tomahan puak Yahudi mengatakan Maryam berzina. Dan dia sebut
dan ibunya seorang yang benar. Baik, kedua-duanya memakan makanan. Makna orang biasa. Bukannya daripada kita apa? Yang mereka kata Nabi Isa tu anak Allah dan sebagainya. Itu bukan. Nak menolakkan apa? Fahaman puak-puak Nasara. Sebab mereka ni puak Yahudi kutuk. Puak Nasara pula angkat lebih-lebih sangat. Sampai mengatakan, nah Isa tu anak Tuhan. Dan Allah sebut ni, kedua-dua makan makanan. Fahamlah tu bila makan makanan. Manusia biasa lah. Manusia biasa, bukan anak Tuhan. Allahu Akbar. Ini surah Maidah dah. Dan juga dalam surah Ali Imran, hak lepas dah Allah sebut dah. Allah nak tunjukkan apa? Ciptaan Nabi Isa itu dengan Nabi Adam hampir sama. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya misal penciptaan Nabi Isa itu di sisi Allah adalah seperti penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Itu ada unsur dia. Allah ciptakan Nabi Adam daripada tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah. Jadilah itu masa Nabi Adam, jadilah, kun jadilah itu seorang manusia, maka dia pun jadilah sebagai manusia. Dan demikianlah juga nak ceritanya, samalah Allah sebut kun pada masa apa nak cipta Nabi Isa, itulah juga kalimat yang sama lagi. Baik. Dalam surah Anbiya, dalam surah Anbiya Allah nak bebaskan lagi ibunya tadi. Daripada tumahan puak-puak Yahudi ni. Pada syaitan lagi surah Anbiya ayat 91 ya. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhna waj'alnaha wabnaha ayatan lil alamin. Dan ingatlah wahai manusia kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya. Tu Allah sebut. Dia bukan orang yang berzina dan sebagainya. Tak. Dia telah menjaga kehormatannya. Lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya roh dari kami. Dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang maha besar bagi semesta alam. Tu dah. Kedatangan apa? Nabi Isa itu sebagai tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang maha hebat. Supaya manusia apa? Supaya manusia beriman. Allah Ta'ala boleh buat apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Terutamanya Allah nak sabitkan apa? Hari kiamat berlaku, pasti ada manusia yang mati pasti akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Okey baik. Dalam surah Tahrim, tengok banyak saya kata yang Allah Ta'ala membebaskan dua beranak dia. Maryam dan anak dia. Baik, dan surah Tahrim ayat 12, 14 bila syaitan rajim. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam dan Maryam puteri Imran. Imran ni bapa kepada Hannah, mak dia ni. Dan Maryam puteri Imran yang memelihara kehormatannya. Terpelihara kehormatannya, tak ada berlaku zina Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebahagian dari roh ciptaan kami. Itu ciptaan Nabi Isa lah. Dan dia membenarkan kalimah Tuhannya. Dibenarkan itu itu datang dari Allah Dan kitab-kitabnya, itu beriman dengan kitab-kitab terdahulu. Dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat. Kalau orang taat ni nak berzina ke? Jawapannya tidak. Dari sini Allah tak nampak tak berapa ayat yang saya baca sini nak jelaskan Allah Ta'ala sucikan kedudukan Maryam dan Nabi Isa alaihi salam itu. Baik, malahan dalam surah Az-Zukhruf lagi kalau kita lihat Allah sebut tentang Nabi Isa ni. Nabi Isa ni bukan anak Tuhan. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani Israel. Isa tidak lain. Nabi Isa Allah sebut Nabi Isa tu tidak lain hanyalah seorang hamba. Hamba manusia macam biasa yang kami berikan kepadanya nikmat. Nikmat kenabian. Itu kelebihan dia. Dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Supaya Bani Israel faham ini kekuasaan Allah Ta'ala. Allah boleh buat apa yang Allah Ta'ala kehendaki tadi. Allahu Akbar ya.
Baik. Jadi sebab tu Allah kaitkan penciptaan Nabi Isa itu Allah sebut wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Dan yang diciptakan dengan kalimatnya itu kun fayakuna yang disampaikannya kepada Maryam. Tu ya, Jibril yang bawa dah. Dan dengan tiupan roh daripadanya. Tu yang Jibril yang bawa tadi. Baik. Ibnu Abi Hatim diriwayatkan ya, katanya Ahmad bin Sinan Al-Wasiti telah berkata kepada kami, guru dia. Aku mendengar Syaz bin Yahya berkata tentang firman Allah Ta'ala tadi. Katanya, bukanlah kalimat itu yang menjadi Isa, akan tetapi dengan kalimat itu Isa tercipta. Bukan cipta dengan kun, tapi tercipta dengan sebab asbab itu dengan kun tadi. Untuk kita fahami. Baik, dalam riwayat Bukhari daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa anna al-jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal." Allahu akbar. Ya. Ini Nabi kata kepada sahabat dulu lah. Barang siapa bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah semata-mata, yang tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bahawa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, serta kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan roh daripadanya. Kalau beriman macam tu, dan bahawasanya syurga itu hak dan neraka itu hak. Ya, kalau beriman demikian, nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga sesuai dengan amalnya. Allahu akbar. Nah, sesuai dengan amal tu dialah. Amal banyak dapat syurga yang lebih lagi tak? Itu dah. Nah. Baik. Dan begitulah yang Nabi kata kena beriman seperti mana yang perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malahan Nabi tambah lagi pada hadis lain tak? Min abwabil jannati samaniyati yadkhulu min ayyiha syaa. Nak masuk syurga nanti hari kiamat dah. Dari pintu-pintu syurga yang berjumlah 8. Syurga pintu ada 8 dah. Ia akan masuk dari pintu mana sahaja yang dikenakinya. Tuhan beriman kepada Nabi Muhammad itu dan terhadap Nabi Isa pun sedemikian. Itu hadis yang terdapat dalam kitab Muslim tadi. Dan firman Allah Ta'ala, Allah sebut dah, dan roh daripadanya. Tu ya, roh daripadanya ini kita kena faham, ini adalah apa? Ini dengan takdir dan kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena faham sebab apa? Semua alam ini adalah milik Allah Ta'ala. Sebab tu Allah peringatkan surah Al-Jasiyah ayat 13, ba'da bisyaitan wajim, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Tu kena yakin tak? Dan Allah telah menundukkan untuk kamu, wahai manusia, apa yang di langit dan apa yang di bumi, semuanya sebagai rahmat daripadanya. Semua rahmat. Datang hujan tak? Daripada langit, Allah bagi pada manusia tak? Angin. Semua rahmat kepada manusia belaka. Kena beriman semua tu. Baik. Jadi sini Allah Ta'ala sandarkan roh, kita kena faham. Roh tu. Roh itu sandarkan kepada Allah itu hanya sebagai bentuk kemuliaan. Bentuk kemuliaan. Sebab tu kalau kita lihat dalam Al-Quran banyak Allah sebut sandarkan kepada Allah. Antaranya Allah sebut dan surah Hud. Dan surah Hud cerita tentang tu. Ada cerita kaum Samud Nabi Saleh AS ada sebut hadhihi naqatullah, inilah unta betina dari Allah. Tu nisbah dah, dia panggil nisbah tasyrifiyah. Tu baik. Baik, jadi kalau kita lihat di sini, maka apa yang Allah Ta'ala nak, apa yang Allah Ta'ala nak pada ayat ini kepada ahli kitab tadi, fa'aminu billahi wa rusulih. Tu. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya.
Dan rasul-rasulnya. Baik, maknanya Allah tujukan kepada puak Nasara. Wahai kaum Nasara, puak Nasrani lah. Maka hendaklah kamu membenarkan bahawa Allah Ta'ala Maha Esa. Maha Esa, iaitu apa? Tiada syirik, tak ada. Ada anak dan sebagainya, tak ada. Tak ada isteri ya. Tidak memilih anak ataupun isteri. Tak, Allah Ta'ala tak ada macam tu. Baik. Dan ketahuilah, yakinlah bahawa Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Allah Rasul dah. Oleh kerana itulah, Allah sebut dah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul. Baik, kenapa Allah Ta'ala Rasul ni bukan satu? Banyak. Sebabnya mereka ni, nampak? Kalau puak Nasrani lah, mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Dan mereka juga orang tua beriman, apa ni boleh, Nabi Isa AS. Tapi waktu tadilah terbahagi pada, terbahagi, kalau kita lihat tu, mereka ni terbahagi kepada 3 puak. 3 puak tu. Tu ingat dulu lah. Yang pertamanya mereka menyabitkan Nabi Isa itu anak Tuhan. Hak ni puak sesat. Anak Tuhan. Dan kemudian hak lebih lagi, akhirnya jadi Tuhan pula. Hanya satu golongan je. Yang dikenal puak Hawariyin. Tu ada kan, puak Hawariyin. Mereka ni yang beriman seperti mana iman orang Islam yang lain. Iaitu beriman Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kata tu. Baik. Jadi oleh sebab itulah, oleh kerana mereka ni ataupun telah menyeleweng daripada kebenaran. Tadi Allah sebut beriman pada Allah Rasul, cukup. Ambil apa yang Allah perintahkan. Wala taqulu salasah. Tengok tu. Wala taqulu salasah. Dan janganlah kamu mengatakan Allah itu 3. Ini lakukan orang yang sesat yang sebut tadi ya. Baik ya. Baik, yang maksud 3 ni iaitu mereka jadikan syirik sekutu. Itu Allah sebut jangan kamu jadikan apa? Isa, Nabi Isa dan ibunya Maryam sebagai sekutu bagi Allah. Sebagai sekutu bagi Allah. Tu. Baik, puak yang mengatakan apa dia? Nabi Isa tu sebagai anak Tuhan. Sebab dia dah Allah. Seolah pada kedudukan bapa. Nampak tak? Maryam itu pada kedudukan sebagai isteri dan kemudian anak Nabi Isa. Allahu Akbar. Ya? Padahal tak ada bukti pun. Macam mana lah kita kata? Lainlah kalau mereka boleh lihat tak? Sebab tu kalau kita lihat pada Al-Quran lain tentang orang musyrikin Mekah, di kalangan mereka tu yang mengatakan apa? Allah Ta'ala. Ini pun hampir sama juga orang musyrikin Mekah lah. Bukan semualah. Mereka mengatakan Allah Ta'ala ada hubungan dengan jin, maka terbit anak dia malaikat. Semua perempuan berlaku. Ya Allah. Nampak tak? Mereka rekakan. Sebab tu Allah tanya, mana bukti? Kamu lihat ke? Tak ada siapa pun melihat. Habis, satu tomohan yang besar terhadap Allah Ta'ala. Subhanallah. Bayangkan, kalau kita kata pada manusia pun, kalau kita orang Islam ni, mana tuduh orang zina tu, itu pun dah kena hukum hudud. Kena hukum hudud tu. Bayangkan, kalau kita tu apa? Orang yang berzina, yang belum kahwin lagi, kena 100 sebatan. Hak yang menuduh, 80 sebatan. Berat juga tak? 80 sebatan. Itu kata pada manusia. Ini kata pada Allah. Na'udzubillah lah. Lagi berat. Lagi berat tu. Baik, jadi mereka ni mengatakan tadi, bagikan pada 3 tadi. 3 bahagian tadi. Baik. Ini kalau kita lihat seperti mana dalam surah Maidah, Allah sebut dia. Dalam surah Maidah ayat yang ke-73, ba'da minasyaitanir rajim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha salisun salasatin wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Hampir sama ayat dia. Allah sebut apa dalam surah Maidah? Sesungguhnya kafirlah. Allah sebut kafirlah orang-orang yang mengatakan bahawa Allah bahawasanya Allah salah satu dari 3. 3 tadilah. Ada apa kita panggil? Bapa, mak, ayah. Allahu Akbar. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Ta'ala yang Maha Esa. Tunggal Allah. Allah Ta'ala kerana ayat lain Allah sebut dah, walam takun lahu sahibah. Allah Ta'ala tak pernah ada teman wanita. Ataupun dengan kata lain pasangan, tak ada. Tak pernah ada. Allahu Akbar. Itu manusia dah. Sebab manusia ni menghukum bukan macam hak dia lihat. Dia lihat apa? Ada anak mesti ada apa?
Mesti ada mak ayah kan. Baik. Dalam surah Maidah ayat 116 juga Allah Taala berfirman, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak. Tu dah. Baik, dalam surah Maidah itu Allah sebut, dan ingatlah ketika Allah Taala berfirman. Allah berfirman kepada Nabi Isa, hai Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Maksudnya sebab mereka naik status pula. Sebab berpasangan dengan Tuhan, jadi Tuhan juga. Baik, maka Nabi Isa jawab apa? Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ya. Tak ada. Nabi Isa tak pernah kata tadi. Baik. Oleh sebab itulah dalam surah Maidah juga banyak cerita Nabi Isa surah Maidah lah. Ayat 72 Allah Taala berfirman, pada syaitan rajim, laqad kafara alladhina qalu innallaha wal masih ibnu maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah Taala ialah Al-Masih putera Maryam. Dah. Ini golongan yang kita, yang satu lagi yang mengatakan apa? Kalau tadi mengatakan apa? Isa anak Tuhan. Hak ni pula mengatakan apa? Isa itu Tuhan. Allah kata kafirlah mereka ini. Allahu Akbar. Ya? Jadi sebab kafir dah, nampaklah. Sebab tu kita kata Kristian sekarang, sebab mereka menganggap sebagai Isa tu anak Tuhan. Isa anak Tuhan, malahan orang lain lebih lagi, bukan anak Tuhan dah, tapi Isa tu Tuhan tu. Allahu Akbar. Ya? Baik. Jadi kaum Nasrani ni, yang Allah laknat atas mereka ni kerana kebodohan kekufuran mereka. Ya? Mereka ni tak memiliki prinsip. Prinsip apa? Prinsip yang mana manusia itu takkan boleh bersama dengan Allah Taala. Ada. Baik, di antara mereka tu yakin Nabi Isa itu adalah Tuhan. Ada. Tu. Malahan di antara mereka pula yang meyakini sebagai sekutu bagi Allah. Jadi syirik mereka kepada Allah Taala. Malahan di antara mereka tu meyakini sebagai anak Tuhan. Jadi mereka ini terpecah menjadi beberapa golongan dan pendapat yang berbeza-beza. Allahu Akbar. Ya. Jadi apa? Sebab tu kata di antara kata seorang ahli kalam dia kata dah, kalaulah berkumpul 10 orang Nasrani, nescaya mereka akan berpecah hingga 11 pendapat. 10 orang kalau berkumpul tapi berpecah sampai 11 pendapat. Makna apa? Banyak sangat yang apa? Yang mereka-rekakan tadi. Allahu Akbar. Baik, jadi Allah sebutkan tu, intahu khairul lakum. Allah sebut intahu. Allah sebut intahu ni apa? Berhentilah. Berhenti pada apa? Daripada tumahan kesesatan tadi. Tumahan terhadap Allah Ta'ala, Maryam, semua tadi. Berhentilah. Kerana itu bukan perkara yang benar. Tu dah, ya. Tu. Berhentilah daripada ucapan tersebut. Itu lebih baik bagi kamu. Sebab apa kalau berhenti tadi? Beristighfar, kembali kepada Allah Ta'ala, bertaubat. InsyaAllah Allah boleh ampunkan semua itu. Allah Ta'ala. Baik. Sebab tu Allah kuatkan lagi. Innamallahu ilahu wahid. Ingatlah, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa, yang layak disembah. Yang layak disembah, tak ada hak lain. Tak ada nak sembah Nabi Isa ke apa semua tu. Tidak. Tu. Allah tu Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci. Allah Ta'ala. Sebab tu Allah sebut lagi tak? Subhanahu an yakuna lahu walad. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Tu ya. Okay? Allah Ta'ala menafikan lagi ya. Ingat, wahai manusia, kenapa manusia ini sanggup mengatakan yang bukan-bukan terhadap Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi Allah tunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala tak perlu Allah Ta'ala nak ambil anak, nak buat bendanya. Allah Ta'ala bukannya ada perasaan ataupun kita macam kita. Kita ni manusia, ada nafsu, ada perasaan. Sebab tu Allah sebut, tengok tak? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ingatlah, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Jadi maknanya apa? Jadi hak anak kau, hak pasangan tu, itu bukan sifat bagi Allah. Sebab semua tu milik Allah. Kita faham milik Allah ya. Tu.
Bukannya Allah Ta'ala mengkenaki kepada apa yang Allah cipta tadi. Allah Ta'ala tak berhajat. Ya? Jadi semua yang berada dalam kekuasaan Allah itu semuanya adalah hamba Allah. Ya? Mereka di bawah apa pentadbiran, pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya Allah lakukan mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini apa? Ya, logiknya tak mungkin. Kata tak mungkin Allah Taala memiliki isteri dan juga anak di kalangan hamba-hambanya sendiri. Allahu Akbar. Bukannya manusia bolehlah zaman dulu lah. Dulu dia ada hamba abdi kan. Hamba abdi tu kalau dia berkenal hamba abdi tu, dia boleh bersama dengan hamba abdi tadi. Ini Allah Taala bukan manusia. Allahu Akbar. Ingatlah ya, Allah Taala bukan seperti mana yang mereka katakan tadi. Baik. Dan akhirnya Allah tutup ayat ni wa kafa billahi wakila. Tu. Ya. Wa kafa billah. Allah kata, tu cukuplah. Allah Taala yang menjadi pemelihara. Wakil, kita wakil ni, Allah yang memelihara semua ni. Maknanya tak perlu Allah Taala nak kepada teman. Kita ni nak manusia. Bukan macam Allah Ta'ala. Tengok, bila mana Allah Ta'ala cipta Nabi Adam, Allah letak dalam syurga, Nabi Adam tak gelisah ya, sunyi. Nabi Adam sunyi. Allah Maha mengetahui ya. Sebab tu Allah ciptakan siapa pula? Hawa, yang menjadi pasangan kepada Adam AS. Nampak? Allah Ta'ala Maha mengetahui ya. Ini pula manusia pula menisbahkan Allah Ta'ala apa? Ada anak dan sebagainya. Okey, kita nak sambungkan sikit lagi ya. Lan yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Wa man yastankif 'an 'ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Okey, baik. Jadi dalam ayat ni maka Allah sebutkan lagi. Wa man yastankif 'an ibadatihi lan yastankafil masihu an yakuna 'abdan lillahi wal malaikatul muqarrabun. Al-Masih, Allah sebut Al-Masih itu makna Nabi Isa lah ya. Sekali-kali tidak enggan menjadi hamba Allah. Dia tetap mengaku sebagai hamba Allah. Dan tidak pula malaikat-malaikat muqarrabun, malaikat yang terdekat kepada Allah. Mereka ni sombong kepada Allah. Sombong ni tak terima apa yang Allah telah tetapkan. Okey, baik. Jadi dalam hal ni Allah dijelaskan semua para nabi dan malaikat mereka akur, mereka itu adalah hamba Allah. Tu hamba Allah tadi. Baik, Ibnu Abi Hatim diriwayatkan daripada Ibn Abbas tentang firman Allah Ta'ala, Al-Masih lan yastankif, maksud dia Al-Masih, Nabi Isa tu tak enggan untuk mengaku. Dia tak enggan, tak sombong dia untuk dia mengaku sebagai hamba Allah. Malahan kata Qatadah pula tak? Jalan yang sekafir tak malu. Dia tak malu untuk mengaku dia sebagai hamba kepada Allah. Sebab apa dia? An yakuna 'abdan lillah, untuk menjadi hamba bagi Allah. Walal malaikatul muqarrabun, dan tidak enggan pula malaikatnya untuk yang terdekat tadi untuk mengaku sebagai hamba Allah. Baik, kemudian Allah bagi peringatan, ancaman. Wa may yastankif 'an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Ingat, barang siapa yang enggan beribadat kepada Allah, makna tidak syirik, tidak mentauhidkan Allah, malahan mensyirikkan Allah. Wa yastakbir, dan sombong diri. Sombong diri maksudnya tak terima kebenaran kepada Allah Ta'ala. Ingat, Allah sebut fasayahsyuruhum, kelak nanti Allah akan mengumpulkan mereka semuanya kepadanya. Fahamlah, itu ada hari kiamat nanti. Baik, makna di sini Allah akan kumpulkan mereka semua pada hari kiamat dan memutuskan perkara di antara mereka itu siapa yang benar secara adil tadi. Maka Allah tak akan zalim dalam masalah atau memutuskan hal tadi.
Allahu Akbar. Ya. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat, bukan sekali, bukan dua juga. Allah Ta'ala peringatkan, ingat manusia, perkataan kamu, perbuatan kamu itu, kamu akan bawa depan Allah Ta'ala sebab kamu akan dikumpul pada hari kiamat nanti. Nah, jadi dalam ayat ini sebenarnya adalah ancaman kepada pokok Nasara. Nah, pokok Nasara, hak tadi, sama ada mereka mengatakan Isa itu anak Tuhan ke, ingat mereka akan diberi balasan oleh Allah SWT. Allahu Akbar. Ya. Jadi begitulah muslimin dan muslimat yang Allah SWT. Allah Ta'ala tunjukkan sini supaya kita faham tak, mereka ini adalah golongan yang sesat. Habis sekarang kita faham, orang kita pula, kalau orang dah sesat, kita nak sokong. Janganlah kita sokong. Nah, sebab tu yang saya kata dulu kan. Nah, sebabnya sekarang kita pegang orang Kristian. Orang Kristian lah, sampai di baju dulu itu lah, I love Jesus. Mari pula orang kita ni, nak tunjuk pasal kita ni juga apa, percaya juga. Bahawanya apa, Jesus itu jangan kata Jesus tak ada, saya kata tak. Percaya pula kita. Yang ada Nabi Isa dah. Allah sebut nama Isa belaka, bukan Jesus lah. Jangan ikutlah. Tak usahlah pakai baju hak sama dah. Bila Jesus nak tunjukkan kita ni berkompromi mereka beriman sedemikian, kita juga terima Nabi mereka. Memang kita terima Nabi mereka, tapi bukan macam mereka. Mereka meletakkan Nabi Isa pada tempat yang tidak sepatutnya. Sebab tu yang Nabi dah pesan, kalau kita tengok pada hadis tadi, Nabi kata kepada sahabat dah, jangan kamu dah angkat aku ni lebih-lebih. Aku hanya siapa? Aku hanya hamba dan rasulnya. Hamba dan rasul. Sekarang itulah. Nabi Isa pun tak ada orang lain. Dia adalah hamba dan rasul kepada Allah. Allahu Akbar. Baiklah. Jadi insya-Allah sekarang itu dahulu. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan. Ya. Sebab di sini Allah ceritakan tentang Puak Nasara. Ya, Puak Nasara ya. Sedangkan zaman sekarang Puak Nasara tak ada dah. Dah lebih teruk lagi. Dah jadi Kristian. Kristian itu dah habis hancur lebur dah. Ya. Sebab cuba kita lihat dah. Bagi mereka yang saya kata apa, golongan agama mereka, paderi pok mereka, sister mereka itu semuanya hebat belaka. Seolah macam kita kan. Jadi macam ustaz-ustazah pula. Allahu Akbar. Malahan boleh menghapuskan dosa pula. Na'udzubillah. Boleh menghapuskan dosa pula tak? Itu benar yang kata karut mengarut belaka, yang sesat. Yang sesat merupakan buatan mereka sendiri, bukan datang daripada mana-mana pun, nabi ke apatah lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita sekarang itu dahulu, mudah-mudahan dapat jadikan panduan penghayatan kepada kita, dapat kita wawarkan lagi kepada sahabat-sahabat yang ada di sini. Walahuna aqulu qali hadza astaghfirullah lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah sekiranya ada sebarang pertanyaan. Tak ada apa-apa ya? Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin sakin. Allahumma la rizqa khaira ma sarqa ibadaka ma sallallahu wa na'udzu bika syarri ma ista'an Muhammad sallallahu. Allahumma fil imati wa tarda. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa zidna yaqinan sadiqan wa zidna 'amalan mutaqabbalan 'indaka ya rahmin. Allahumma ij'al Qur'ana syafi'an lana fid dunya wal akhirah waj'al lana syafi'an fil qabri wa fil mahsyar wa fil mizan fi sirat wa adkhilna al jannata kal fasih bi rahmatir rahmin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم.